Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang kajian artikel saya yang bertajuk Hadis dan Hubungan Antara Agama di Nusantara. Islam adalah sistem hidup menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek termasuklah politik, ekonomi dan sosial dengan menekankan nilai toleransi terutamanya terhadap golongan bukan Islam. Contoh terbaik telah pun ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah ketika baginda berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Di rantau Nusantara, contohnya seperti di Malaysia dan Indonesia, masyarakat berbilang agama hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Justru Islam mengajarkan toleransi dengan menghargai dan menerima perbezaan selagi mana akidah itu terpelihara. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran iaitu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi, kajian ini adalah bertujuan untuk mengupas isu toleransi Islam dalam bab mendoakan golongan bukan Islam sebagai panduan untuk masyarakat berbilang agama. Pertama sekali, kita perlu mengenal apa yang dimaksudkan dengan toleransi. Kata toleransi dalam bahasa Melayu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu tolerance, yang bermaksud sabar dan berlapang dada. Tapi sebenarnya, perkataan toleransi ataupun tolerance ni diambil daripada bahasa Latin, tolerare, yang bermaksud berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal ataupun berinteraksi dengan sesuatu yang tidak disukai. Adapun dalam bahasa Arab, istilah yang lazim digunakan bagi menggambarkan makna toleransi adalah samahah dan tasamuh yang bermaksud berlemah lembut dan memudahkan. Dalam hasil kajian saya ni, saya mengetengahkan dua perkara berkenaan dengan doa. Iaitu yang pertama, mendoakan golongan bukan Islam ataupun Muslim agar diberi hidayah. Antara bentuk ucapan doa yang diharuskan kepada golongan non-Muslim adalah mendoakan agar mereka mendapat hidayah dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ianya adalah sesuatu yang diharuskan menurut fuqaha. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, iaitu tentang kisah sahabat Nabi, iaitu Tufail bin Amru dari kabilah Bani Daus. Beliau dan rakan-rakannya meminta Rasulullah untuk mendoakan kecelakaan kepada kabilah mereka kerana kabilah mereka telah melampau-lampau dalam menentang Islam. Tapi sebaliknya Rasulullah tidak mendoakan kecelakaan, tetapi mendoakan uh, mendoakan kabilah mereka agar diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Dan seterusnya adalah doa ketika bersin. Antara adab Islam dan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah saling mendoakan apabila bersin, menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti doa Nabi kepada kaum Yahudi Madinah, yang mana ketika itu mereka berpura-pura bersin di sisi Nabi agar baginda mendoakan mereka. Seperti hadis daripada Abu Musa, iaitu qala kana al-yahud yata'atasun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna anna yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Iaitu yang bermaksud orang-orang Yahudi bersin di sisi Nabi dengan harapan baginda akan mengucapkan yarhakumullah, iaitu semoga Allah merahmati kalian. Namun baginda mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, yang bermaksud semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Islam amat mengambil berat sikap toleransi sesama manusia dan menginginkan kebaikan untuk semua manusia. Seterusnya,
Interaksi antara masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia sememangnya mencerminkan sikap toleransi dan persefahaman yang telah terbina sejak sekian lama. Walaupun Islam meraihkan kepelbagaian agama, namun prinsip akidah Islam tetap perlu diutamakan. Jadi berdasarkan perbahasan-perbahasan di atas, ucapan doa kepada golongan non-Muslim dibenarkan. Tetapi ia perlulah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Antara syarat mendoakan non-Muslim adalah yang pertama, ucapan doa itu perlulah disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan. Seperti dalam situasi yang memerlukan sokongan daripada individu tertentu untuk mengukuhkan Islam. Saya ambil kisah daripada berkenaan dengan kisah Umar Al-Khattab, iaitu ketika baginda berdoa agar dikurniakan salah satu daripada dua Umar, iaitu antara Umar Al-Khattab dan Amr bin Hisham, iaitu Abu atau lebih dikenali sebagai Abu Jahal. Dan hadis menunjukkan bahawa dan hadis terakhir berbunyi dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar Al-Khattab. Yang syarat kedua adalah mengucapkan ucapan doa yang diharuskan syarak serta berlandaskan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Islam melarang Islam melarang umat mendoakan non-Muslim ataupun mendoakan golongan bukan Islam agar diberi keampunan dan ketenangan selepas mati. Kerana ianya adalah sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Sebaliknya, kita boleh gunakan perkataan lain seperti takziah, semoga bersabar sebagai tanda simpati terhadap mereka. Tetapi selain itu, kita boleh ucapan yang diharuskan syarak adalah mendoakan agar mereka diberi hidayah ataupun diberi kebaikan, bukannya mendoakan agar mereka diberi keampunan. Yang terakhir adalah Syarat yang terakhir adalah doa yang dilakukan perlulah bebas dari unsur-unsur tasyabuh ataupun penyerupaan dengan amalan agama lain, sama ada dari segi ucapan maupun perbuatan. Kesimpulannya adalah kajian ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan toleransi dalam hubungan dengan masyarakat berislam, khususnya dalam aspek mendoakan mereka. Islam memberikan panduan yang jelas untuk memastikan keseimbangan antara menjaga prinsip akidah dan menunjukkan kebaikan serta hormat kepada orang bukan Islam. Dalam konteks tertentu, umat Islam dibenarkan mendoakan kebaikan seperti hidayah, kesihatan dan kesejahteraan bagi mereka, selagi mana ia tidak bertentangan dengan prinsip akidah ataupun melampaui batas syarak. Justru kajian ini menekankan bahawa sikap toleransi yang dianjurkan Islam bukan sahaja membantu memelihara keharmonian masyarakat berbilang agama, tetapi juga menguatkan nilai-nilai sosial yang positif dalam menjaga hubungan antara kaum. Jadi saya rasa sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.